Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan ya. Surat Ar-Ra'd mulai ayat 35. Masalul jannah. Contoh surga. Contoh surga allati yang wa'ida telah dijanjikan ia. Al-muttaqun kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri ia mengalir. Min daripada tahtiha bawahnya al-anhar oleh sungai-sungai. Yang baru masuk ya, surah Ar-Ra'd ayat 35, baru nak mula ni. Sambung lagi, ukuluha. Buahnya. Bracket makanannya. Daimun, yang kekal. Wazilluha, dan naungannya. Tilka itu uqba kesudahan. Alladzina orang-orang yang ittaqau telah bertakwa mereka. Wa uqba dan kesudahan al-kafirina orang-orang yang kafir. An-nar ialah neraka. Baik, sama semula. Masalul jannah. Contoh surga allati wu'idal muttaqun yang telah dijanjikan ia kepada orang-orang yang bertakwa. Ialah tajri min tahtial anhar. Ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Itulah surga yang Tuhan rakamkan dalam Al-Quran, yang akan dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mana sungai-sungai mengalir daripada bawahnya. Artinya itu menunjukkan keindahan surga. Ada air yang mengalir. Tapi dia tidak menunjukkan satu sungai. Dia menunjukkan anhar, sungai-sungai. Seperti mana yang tersebut dalam surah Muhammad. Sungai-sungai yang mengalirkan air biasa. Sungai yang mengalirkan madu. Sungai yang mengalirkan susu. Ya. Jadi, ya, air ini sentiasa kekal. Pendek kata, tidak ada ya, istilah kering. Ukulah makanannya daimun, kekal. Bukan seperti di dunia ada masa keputusan bekalan makanan. Ya, ada masa tak mencukupi. Tetapi janji di surga makanannya kekal, daim. Wazilluha, dan naungannya juga daimun, maknanya naungannya juga kekal. Artinya
Orang ahli syurga dia tidak akan kena pancaran matahari. Sebab naungan ini kekal untuk ahli syurga. Tilka uqbadul ladzina taqau. Itu kesudahan orang-orang yang telah bertakwa mereka. Itu yang surga yang Allah janjikan. Tapi sebaliknya, wa uqbal kafirina annar. Dan kesudahan orang-orang yang kafir adalah neraka. Sebab mereka dah menerima surga di dunia. Mereka jadikan dunia ini adalah surga buatnya. Mereka tidak ada halal, tidak ada haram. Mereka tidak merasa dosa. Semua apa yang dilakukan, semua dianggap baik. Dah mati, dia rasakan dah habis, tak ada apa-apa lagi. Nak berlakon, berlakonlah di dunia. Dah mati, tak ada apa-apa lagi. Jadi, mereka dah berkepercayaan demikian. Memang patutlah kalau kesudahan mereka ialah annar, neraka. Baik, sama lagi ayat 36. Walladzina, dan orang-orang yang atainahum, telah kami berikan akan mereka. Telah kami berikan akan mereka Al-Kitabah, akan kitab. Yafrahuna, mereka bergembira. Bima, dengan apa yang unzila, telah diturunkan ia, ilaika, kepada engkau. Wa minal ahzab, dan daripada golongan-golongan. Man, ada orang yang yungkiru, ia mengingkari, ba'dahu, akan sebahagiannya. Kul, katakanlah oleh engkau, innama, sesungguhnya tidak lain, umirtu, telah diperintahkan aku, supaya a'buda, aku sembah, Allah, akan Allah, wala, dan tidak, usyrika, aku sekutukan, bihi, dengannya, ilaihi, kepadanya, ad'u, aku menyeru, wa ilaihi, dan kepadanya, ma'ab, tempat kembali. Biasa semula. Walladzina atainahumul kitabah, dan orang-orang yang telah kami berikan akan mereka akan kitab. Seperti Abdullah bin Salam dan selainnya. Dia adalah orang mukmin daripada kalangan orang Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat.
Mereka bergembira bima unzila ilaika dengan apa yang telah diturunkan ia kepada engkau. Mana dia bergembira Quran yang diturunkan kepada Nabi. Bukan dia menentang, tapi dia bergembira dengan Quran yang benar itu. Wa minal ahzab, dan daripada golongan-golongan, daripada kalangan orang musyrikin dan Yahudi, man, ada orang yang yungkiru ba'dahu, ada orang yang ia mengingkari akan sebagainya. Seperti bila disebut Ar-Rahman, Nabi sebut Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman tu? Disoalkan balik. Padahal mereka sendiri faham. Qul, katakanlah oleh engkau, innama umirtu an a'budallah. Sesungguhnya tidak lain, katakan oleh engkau ya Muhammad, sesungguhnya tidak lain telah diperintahkan aku an a'budallah, supaya aku sembah akan Allah. Wala usyrika bihi, dan tidak aku sekutukan dengannya. Ilahi ad'u, kepadanya, kepada Allah aku menyeru. Wa ilaihi, dan kepadanya, yaitu kepada Allah, ma'ab, tempat kembali. Itu prinsip Nabi, ya, berkata kepada golongan-golongan itu. Baik, sama lagi ayat 37. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Anzalnahu, telah kami turunkan akannya. Hukman, hukum. Arabian, berbahasa Arab. Walain, dan demi jika ittaba'ta, telah mengikut engkau, ahwa'ahum, akan hawa nafsu mereka. Akan hawa nafsu mereka. Ba'dama, sesudah sahaja. Ja'aka, telah datang ia kepada engkau. Minal ilmi, daripada pengetahuan. Ma'alaka, tiada bagi engkau. Minallahi, daripada Allah. Min waliyin, daripada pelindung. Wala wakin, dan tiada pemelihara. Wakin ini yang kita selalu sebut perkataan takwa. Dia berasal daripada perkataan takwa, mana memelihara. Orang bertakwa ni mana orang yang memelihara diri, ya, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi, ya, itu daripada perkataan wakin. Wakin daripada perkataan yang kita selalu sebut takwa. Wala wakin, dan tiada pemelihara. Biasanya masuk mula. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabian. Dan seperti itulah telah kami turunkan akannya hukum berbahasa Arab. Allah telah menurunkan hukum ataupun peraturan dalam bahasa Arab. Sebabnya, yang nak makhluk di sekeliling Nabi adalah kalangan kaumnya.
yang berbahasa Arab. Sebab itu Allah turunkan hukum itu dalam bahasa Arab. Hukum dalam syariah kita ada 3. Pertama disebut hukum hudud. Yang kedua disebut hukum qisas. Yang ketiga disebut hukum ta'zir ataupun wada'i. Jadi hukum hudud, orang yang berzina, orang yang membunuh, itu termasuk dalam hudud. Tapi qisas tu hal-hal yang boleh dibalas bela. Kalau dia potong telinga, maknanya dalam hukum Islam dia boleh dipotong telinganya. Itu yang dikatakan qisas. Tapi yang ketiga ini adalah hukum ta'zir atau hukum wada'i. Mana hukum buatan. Hukum buatan ini yang dipikir munasabah. Sebab itu hukum buatan ini boleh diletakkan denda-denda mengikut ahli mesyuarat. Maknanya dibincangkan kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan selain daripada hukum hudud dan qisas, maka hukum ini diseratakan sebagai hukum ta'zir, mana dibuat oleh pihak hakim-hakim ataupun ahli hukum. Dia buat. Jadi yang boleh dipertikaikan dan boleh diubah adalah hukum yang ketiga ini, iaitu hukum ta'zir atau hukum wada'i. Tapi hukum hudud dengan hukum qisas tak boleh nak diubah atau nak ditukar. Itu adalah hukum yang tetap dalam Quran. Itu tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah hukum wada'i atau hukum ta'zir. Itu dikira hukum buatan. Bukan hukum yang ada dalam Quran. Hanya yang dipikir munasabah. Kalau kesalahan ini, dendanya penjara 2 tahun ataupun kena sebatan ataupun kena denda bayar. Itu maknanya buatan. Dan boleh berubah. 2 tahun ke, sukatilah 2 tahun ke, 5 tahun ke. Kadang satu negeri itu dia letak 2 tahun. Kadang satu negeri lagi letak 3 tahun. Ikut negeri masing-masing. Ini kita kena faham. Ada 3 hukum. Sebab itu yang dipertikaikan dan boleh diubah adalah hukum yang ketiga. Ta'zir atau wada'i. Itu mana hukum buatan. Kita kena faham tu. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan demi jika telah mengikut engkau akan hawa nafsu mereka, ba'dama ja'aka minal ilmi, daripada sesudah sahaja telah datang ia kepada engkau daripada pengetahuan, malaka minallahi min waliyun wala waq, tiada bagi engkau daripada Allah daripada pelindung dan tidak ada pemelihara. Maknanya hukum yang Allah sudah turunkan, tapi engkau ikut juga hawa nafsu orang-orang musyrikin, dengan hukum orang musyrikin contohnya, maka kata Allah, jangan harapkan perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah. Itu mana hukum yang disebut sebagai hukum hudud dan hukum qisas. Baik, sama lagi ayat yang ke-38. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Arsalna, telah kami utuskan. Rusulan, akan rasul-rasul. Min qablika, daripada sebelum engkau.
Wa ja'alna, dan telah kami jadikan, lahum, bagi mereka, azwajan, istri-istri, wa zuriatan, dan zuriat. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, li rasulin, bagi seorang rasul, an, bahawa, ya'tia, ia datangkan, bi ayatin, dengan satu ayat, bracket tanda, illa, melainkan, biiznillah, dengan izin Allah. Likulli, bagi tiap-tiap, ajalin, masa, kitabun, ada ketentuan. Ayat yang ke-39. Yamhu, ia hapuskan, Allahu, oleh Allah, ma, apa yang, yasha'u, ia kendaki, wa yusbit, dan ia tetapkan, wa indahu, dan di sisinya, ummul kitab, ada ibu kitab. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-38. Walaqad arsalna rusulan min qablika, dan demi sungguhnya telah kami utuskan akan rasul-rasul daripada sebelum engkau. Maksudnya engkau ni Nabi. Allah bukan utuskan Nabi saja, tapi sebelum Nabi sudah banyak rasul-rasul yang Allah utus. Wa ja'alna lahum azwajan wa zuriatan, dan telah kami jadikan bagi mereka ada isteri-isteri dan zuriat. Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul ini, ya, mereka adalah bersifat manusia. Seperti manusia lain yang mempunyai pasangan, yang mempunyai zuriat. Bukan, ya, sebagai seorang malaikat. Jadi Rasul, dia bukan malaikat. Rasul adalah, ya, manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala seperti sifatnya manusia-manusia yang lain, yang mempunyai perasaan, ya, penat, lelah, ya, haus, lapar, semua itu ada pada sifat-sifat Rasul. Ya, dia ada zuriat, dia ada isteri, ya. Wa ma kana li rasulin, dan tiada adalah ia bagi seorang rasul, an ya'tiya bi ayatin, bahawa ia datangkan akan satu ayat atau satu tanda. Mana rasul, dia tidak boleh nak tunjukkan atau bawakan satu bentuk mukjizat
Contohnya ayat ni dikatakan sebagai mukjizat. Ya, contohnya macam Nabi Musa tongkat menjadi ular contohnya. Nabi Soleh boleh datangkan unta daripada celah batu. Itu semuanya tidak boleh dilakukan illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Semuanya itu biiznillah. Likulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap masa ada kitab, iaitu ketentuan. Ya. Maknanya tiap-tiap masa, tempoh, semuanya itu ada ketentuannya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tak maknanya Rasul tak sewenang-wenangnya dia datangkan mukjizat atau tunjukkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Nabi Musa juga tongkat adalah tongkat biasa. Tetapi dengan izin Allah suruh campakkan, maka ia jadi ular contohnya. Dipukulkan pada laut, maka laut itu terbentang menjadi jalan untuk dilalui. Semua itu adalah biiznillah, dengan izin Allah. Ayat yang ke-39 ini adalah ayat yang penting dipahami. Apa sebab? Ini berkaitan dengan ketentuan takdir. Ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ia hapuskan oleh Allah apa yang ia kendaki dan wa yusbit, dan ia tetapkan. Ini berkaitan dengan ketentuan ataupun takdir. Allah berkuasa untuk menghapuskan apa yang ia takdirkan, dan juga ia berkuasa untuk menetapkan. Contohnya seorang itu memang setiap yang dilahirkan itu sudah ada ketentuan ahli surga atau ahli neraka, memang dah tertulis. Dan kita sendiri pun tak tahu tulisan kita ahli surga ke ahli neraka. Kita tak tahu. Sampai Umar Al-Khattab, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau takdirkan aku ini ahli neraka, ubahlah takdirku kepada ahli syurga. Jadi artinya kita boleh minta ubah takdir kita. Ya Allah, sekiranya engkau takdirkan aku ini ahli neraka, ubahlah takdirku kepada ahli syurga. Ini Umar berdoa demikian. Jadi menunjukkan bahawa kita boleh mengubah takdir kita dengan kita mohon kepada Allah, dan kita melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada syurga. Dalam hadis berkaitan dengan takdir ini, Nabi memberitahu bahawa seseorang yang ditakdirkan ahli syurga, maka jalan-jalan untuk membawa kepada syurga, untuk mendekatkan diri kepada syurga, mudah buat dia. Sebab takdir dia dah ada padanya. Tetapi, kalau seorang itu ditakdirkan ahli neraka, dia pula banyak idea yang boleh mendekatkan diri kepada neraka. Tapi kalau untuk hal-hal kebaikan, dia tak ada idea. Mana tak nampak jalan. Tapi kalau hal-hal berkaitan dengan kejahatan, dia tahu jalannya. Ini maknanya dia ditakdirkan kepada ahli neraka. Sebab itu, kalau seandainya ahli neraka itu, dia melakukan amal untuk ke syurga, maka tidak ada salahnya akhirnya takdir dia menyebelahi kepada ahli syurga, walaupun takdirnya mulanya ahli neraka. Dia boleh jadi ahli syurga walaupun takdirnya ahli neraka. Kerana apa? Dalam amalannya dia beramal untuk mendekatkan diri kepada syurga. Tapi ahli syurga jangan yakin bahawa dia akan jadi ahli syurga. Tak juga. Kalau ahli syurga dia beramal dengan amal-amalan ahli neraka,
maka neraka itu bertambah hampir buatnya. Ya, pada hakikatnya sebenarnya ahli syurga ni, takdir ahli syurga ni senang. Senang nak masuk ke syurga sebab jalan-jalan kebaikan nampak buat dia. Jalan kejahatan dia tak nampak, tak ada idea macam mana nak buat jahat. Macam itulah. Tetapi kalau dia melawan takdir itu, ya, lalu dia ya, melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada neraka, ya, maka tak ada salahnya lah kalau dia terjerumus ke neraka. Walaupun pada takdirnya ahli syurga. Ini ya, yang dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yasbit. Ia hapuskan oleh Allah apa yang ia kendaki dan ia tetapkan. Kemungkinan juga dalam hal takdir umur, ya, Allah juga boleh menghapuskan dan juga boleh menetapkan. Ya, contohnya seorang itu umurnya hanya 20 tahun. Tapi Allah juga boleh ya, menghapuskan takdir itu untuk dilanjutkan umurnya lebih daripada 20 tahun. Ya, contohnya kita lihat ya, Allah telah mengubah takdir iblis. Ya. Iblis minta mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Padahal tak ada umur iblis sampai hari kiamat, tak ada umur jin sampai hari kiamat. Tapi dia minta supaya umurnya panjang sampai hari kiamat. Allah telah terima permintaan akhir iblis tadi. Maka panjanglah umur iblis ni sampai hari kiamat. Bukan jin-jin yang lain ya. Jin-jin yang lain tak ada sampai hari kiamat, jangan salah faham. Ya, yang panjang umurnya seekor ni yang disebut sebagai iblis. Ya. Inilah yang panjang sampai hari kiamat. Itu contoh. Ya, Allah berkuasa untuk menghapuskan apa yang ia sudah kendaki, ya, dan ia menetapkan. Wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah ibu kitab. Ibu kitab ni mana yang di Lauh Mahfuz. Yang disebut sebagai di Lauh Mahfuz, itulah ibu kitab ada di sisi Allah Ta'ala. Ya, baik, sambung lagi ayat 40. Wa imma. Wa imma ni sekali ya, wa imma sekali. Dan ada kalanya. Wa imma dan ada kalanya, nuriyannaka, kami mesti perlihatkan akan engkau. Kami mesti perlihatkan akan engkau. Ba'da akan sebahagian. Allazi yang nu'iduhum kami janjikan kepada mereka. Atau bracket, kami ancamkan. Kami ancamkan kepada mereka. Atau natawaffayanna, kami mesti wafatkan akan engkau. Natawaffayannaka, mereka tu ya. Kami mesti wafatkan akan engkau. Fa'innama, maka sesungguhnya tidak lain. Alaika, atas engkau. Al-balag, penyampai. Wa alaina, dan atas kami. Al-hisab, menghitung. Ayat 41, awalam, dan adakah tidak? Yarau, mereka lihat. Anna, bahawasanya kami. Nanti kami datangi.
Al-ardo akan bumi. Nan kusuha, kami kurangkan akannya. Min daripada atrofiha, tepi-tepinya. Wallah dan Allah yahkumu, ia menghukum. La mu'akkibah, tidak ada yang dapat menolak. Tidak ada yang dapat menolak. La mu'akkibah. Li hukmihi, bagi hukumnya. Wahwa, dan dia sari'u, amat segera. Al-hisab, hitungannya. Cuma semula. Wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum. Dan ada kalinya kami mesti perlihatkan akan sebahagian yang kami janjikan kepada mereka, atau kami ancamkan kepada mereka. Mana apa yang mereka yang diancamkan kepada mereka ataupun dijanjikan kepada mereka, iaitu azab. Azab. Maknanya Allah perlihatkan kepada engkau, kepada Nabi, sebahagian yang kami janjikan kepada mereka bahawa mereka akan diazab. Aun atau fayannaka, atau kami mesti wafatkan akan engkau. Ada sebahagiannya Allah nampakkan kepada Nabi ketika Nabi hidup macam mana orang-orang musyrikin mendapat azab daripada Allah Ta'ala. Contohnya pada peperangan Badar, kemenangan Mekah itu dah cukup menderita bagi orang-orang musyrikin Mekah. Itu dah nampak sebagai azab buat mereka. Ataupun Nabi sudah wafat, Allah wafatkan Nabi, jadi Nabi tak nampak sesudah itu macam mana Allah turunkan azab kepada musuh-musuh Nabi. Oleh itu, fa innama 'alaikal balagh, maka sungguh tidak lain ke atas engkau yang Muhammad penyampai. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan. Wa 'alainal hisab, dan atas kamilah yang menghitung. Allah menghitung. Nabi, tugas Nabi menyampaikan. Allah yang menghitung. Awalam yaro anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Dan adakah tidak mereka lihat bahawasanya kami datangi akan bumi, kami kurangi daripada tepi-tepinya atau sudut-sudutnya. Jadi bahasa-bahasa macam ni kadang kita kena faham. Mereka lihat ni mana, adakah orang penduduk Mekah ni tak melihat yang kami datangi, kami di sini Allah, kami datangi bumi, dari kami kurangi daripada tepi-tepinya atau sudut-sudutnya. Apa maksudnya di situ? Allah datangi bumi. Jadi pahaman ayat ni kita kena faham, iaitu maknanya Allah memberikan kemenangan ke atas Nabi satu demi satu di bumi musyrikin. Yang makin lama bumi musyrikin itu makin mengecil. Adakah mereka tak lihat bahawa bumi mereka makin lama makin kecil? Wallahu yahkumu la mu'akkibah li hukmihi. Dan Allah ia menghukum, tidak ada yang dapat menghapus atau menolak bagi hukumannya. Tidak ada siapa yang boleh menghapuskan hukumannya. Wa huwa sari'ul hisab, dan dia iaitu Allah amat segera hitungannya. Jadi tidak ada siapa boleh menolak hukum Allah, hukumannya, kalau Allah mahu.
Baik, sama lagi ya. Waqad dan sesungguhnya. Makaro telah menipu daya ia. Allazina oleh orang-orang yang min qablihim daripada sebelum mereka. Walillah maka kepunyaan Allah. Al-makru tipu daya jami'an semuanya. Ya'lamu ia mengetahui ma akan apa yang taksibu ia usahakan. Kullu nafsin oleh tiap-tiap diri. Wa saya'lamu dan bakal ia mengetahui al-kufar oleh orang-orang yang kafir liman untuk siapakah uqbadar kesudahan negeri. Ayat 43. Wa yaqul dan ia berkata. Allazina orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. Lasta bukanlah engkau. Mursal yang diutus. Bracket Rasul. Kul. Katakanlah oleh engkau. Kafa billah. Cukuplah Allah. Syahidan yang menyaksikan. Baini di antaraku. Wa bainakum dan di antara kamu. Waman dan yang indahu di sisinya. Dan yang tadi tu waman dan yang tu dan orang yang senang dan orang yang. Indahu di sisinya. Ilmu kitab. Ada ilmu kitab. Baik, saya semula. Waqad makara alladzina min qablihim. Dan sesungguhnya telah menipu daya ia oleh orang-orang yang daripada sebelum mereka. Mana umat-umat ya sebelum Nabi pun, ya mereka menipu daya rasul-rasul mereka. Walillahi makru jami'ah, maka bagi Allah tipu daya semuanya. Maknanya, ya manusia yang mengatur tipu daya. Ya, tipu daya itu dalam genggaman Allah. Allah tahu. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Ia mengetahui apa yang ia usahakan oleh tiap-tiap diri. Ya, jangan ya bahawa kita boleh bersembunyi daripada Allah. Allah tahu apa yang ia diusahakan oleh tiap-tiap diri. Wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar. Dan bakal ia mengetahui oleh orang kafir untuk siapakah kesudahan negeri. Maknanya negeri akhirat ini. Ya, untuk siapa? Ya, kepunyaan siapa? Ya. Wa yaqul dan ia berkata allazina kafaru oleh orang-orang yang telah kafir mereka lasta mursalan, bukanlah engkau yang diutus. Maksudnya, wahai Muhammad, engkau bukan rasul, kami tak percaya. Itu maksudnya. Lasta mursalan.
Ya, wahai Muhammad, engkau bukan Rasul. Itulah kata-kata orang kafir. Jawapan wahyu, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, jawab, cukuplah Allah yang menyaksikan di antaraku dan di antara kamu, wa man indahu ilmu kitab, dan orang yang di sisinya ada ilmu kitab. Siapa? Yaitu Yahudi dan Nasara. Yahudi yang beriman, Nasara yang beriman, dia mengetahui bahawa dia jadi saksi bahawa aku adalah Rasul. Ya. Walaupun orang kafir Mekah tak percaya, tak mengakui Muhammad itu sebagai Rasul, ya cukuplah Allah sebagai saksi di antaraku dan di antara kamu dan orang yang punya kitab, iaitu orang yang memiliki kitab Taurat dan Injil yang beriman. Ya, dia tahu aku adalah Rasul Allah. Itulah kesudahan daripada surah Ar-Ra'd. Ya. Jadi dalam surah Ar-Ra'd tadi yang kita baca tadi, itu ayat yang penting penting diketahui, ya, mengenai tentang Allah berkuasa. Ia menghapuskan apa yang ia kendaki dan juga dia berkuasa untuk menetapkan apa yang ia kendaki, ya, daripada takdir yang ia sudah takdirkan. Jadi sekadar ini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita. Tutup dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.